Hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis siapakah golongan yang dikatakan orang yang cerdik, orang yang bijak. Ya, orang yang bijak, orang cerdik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulin amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما واستخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Nadir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimah, hadirin hadirat, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita peluang, kesempatan kepada kita dapat lagi kita hidup lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi sama-sama kita sujud kepada Allah. Dapat lagi sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk kita buat bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah taala juga kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, kerana orang yang mana sentiasa dia dalam hidupnya sentiasa mencari ilmu, orang tersebut akan diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sentiasa mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang yang sentiasa beriman kepada Allah dan mereka yang dikurniakan dengan ilmu. Maka kita syukur pada Allah bila mana Allah memilih kita dapat sama-sama kita hadir. Kita hadir di masjid, dapat hadir ke rumah Allah. Dan itulah di antara tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, Allah Taala sebut sesungguhnya innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas salah, dan mereka ini melaksana mendirikan salat.
wa ataz zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka inilah yang digolongkan orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut hidayah ini tuan-puan semua, tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Dan hidayah ni ada dua. Ada yang disebut dengan hidayatul irsyad, dan ada yang disebut dengan hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad dengan maksud bila mana kita mengetahui tentang kelebihan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tentang perkara tersebut. Kita faham daripada apa yang kita belajar. Kita dengar para asatizah tentang guru menyebut perkara sedemikian kelebihan. Kelebihan kita bersedekah, kelebihan kita hadir memakmurkan rumah Allah, kelebihan bila mana kita menolong manusia yang lain, kelebihan kepada kita bila kita berzikir, kelebihan kepada kita bila kita qiyamul lail, kelebihan kepada kita bila mana kita melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Maka itulah yang disebut hidayatul irsyad. Tetapi tak semua yang mendapat hidayah itu yang kedua, yang disebut dengan hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul taufiq? Hidayah yang Allah Ta'ala berikan supaya kita boleh melaksanakan dengan apa yang kita tahu. Apa maksud at-taufiq? Itu at-taqah ala ta'atillah. Kemampuan yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita melakukan ketaatan tersebut. Maka begitulah yang biasa kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita nak tinggal maksiat, wala quwata. Tidak ada kekuatan untuk kita buat taat melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Sebab itu kita boleh hadir masjid, boleh hadir majlis ilmu ni bukan kerana kita paling sihat, tuan. Sebab ada orang lebih sihat pada kita tapi tak sampai ke rumah Allah. Bukan kerana kita yang paling dekat dengan rumah Allah kita boleh hadir, tidak. Sebab ada orang yang mana duduk sebelah masjid, duduk sebelah rumah Allah Ta'ala, lebih dekat daripada rumah berbanding dengan kita. Tapi Allah Ta'ala tak pilih. Tak sampai juga rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kerana kita ada kenderaan yang paling mewah kita boleh hadir, tidak. Kenderaan kemudahan yang kita ada, tidak. Sebab ada orang yang lebih hebat kemudahan yang dia ada, lebih hebat kenderaan yang dia ada, tapi tak sampai juga rumah Allah. Tetapi kita boleh hadir kerana Allah memilih kita. Allah berikan kekuatan, keimanan dalam hati kita. Kita boleh bangun dan kita boleh berjalan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan rumah Allah. Maka mudah-mudahan kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan kita di atas jalan kebaikan. Mengekalkan kita di atas jalan untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ni saya ni kali pertama lah rasanya kuliah di Masjid Al-Falah ni. Biasa sini pernah rasa dah, pernah hadir lah rasa semayang sini ni. Kebetulan ada singgah. Tapi biasa kuliah di kawasan Damansara. Sebab saya tinggal di Bandar Utama Damansara, kuartus guru Bandar Utama Damansara. Biasa kata-katalah Kak Ceras, Ampang biasa. Lepas tu dah kawasan Damansara, Selayang. Itu di antara tempat lah. Shah Alam pun ada. Cuma Subang Jaya ni tak pernah lagi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apapun alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita pada malam ni. InsyaAllah sedikit sebanyak kita ambil ruang antara maghrib dengan isyak ni untuk sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak peringatan, mendengar sedikit sebanyak ilmu, supaya mudah-mudahan peringatan yang kita dengar, mungkin dalam hidup kita ni ada perkara yang mana kadang-kadang kita lalai. Ada perkara yang kadang-kadang kita rasa hidup ni rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita rasa betul. Tapi hakikatnya ada perkara yang mana kita kena perbaiki. Mungkin dengan kelalaian kita yang kita nampak, yang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kita lalui dalam hidup ini, maka sebab itu Allah Ta'ala suruh kita wadakir. Berilah peringatan, kerana peringatan tersebut manfaat kepada orang beriman. Dan begitulah juga ilmu sangat penting kepada kita. Sebab ilmu itulah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai cahaya yang menyuluh daripada setiap langkah yang kita berjalan di dalam kehidupan kita. Andainya hidup kita tidak ada cahaya, tidak ada panduan, tidak ada yang disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penyuluh kepada hidup kita, nescaya kita akan mudah tersesat. Kita akan mudah terjatuh di atas perkara maksiat. Kita akan mudah terjatuh di atas penyimpangan ketika mana kita berjalan menuju akhirat. Maka sebab itulah peringatan ilmu ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Kita kena sentiasa diingat dan sentiasa menambahkan ilmu
supaya mudah-mudahan langkah yang kita berjalan setiap hari, setiap langkah yang kita lalui, yang kita berada di atas dunia ini sentiasa dipandukan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini insya-Allah tuan-puan semua, pada malam ni saya nak kongsikan daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan kepada kita peringatan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan apa yang disebut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis siapakah golongan yang dikatakan orang yang cerdik, orang yang bijak. Ya, orang yang bijak, orang cerdik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis kita baca dulu, disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadithu hasan. Hadis yang sangat ringkas, tak panjang. Dan mungkin kadang-kadang kita pernah dengar hadis ni. Tapi hadis ni menjadi pengobat kepada hati kita. Hadis ni menjadikan penawar kepada hati kita yang kadang-kadang kita leka. Yang kadang-kadang kita duk leka dengan dunia yang kita nampak indah, tetapi hakikatnya itulah tipu daya yang menyebabkan kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa disebut dalam hadis ni tuan-puan semua? Kata Nabi SAW daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Apa Nabi sebut? Nabi kata orang cerdik, orang bijak ni al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang cerdik, orang bijaksana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang selalu mandana nafsahu, yang sentiasa dia memperhitungkan diri dia, muhasabah diri dia. Ini orang cerdik. Orang yang sentiasa muhasabah diri dia, dia cuba lihat dalam diri dia cuba cek dalam diri dia macam mana keadaan dia. Maka inilah orang cerdik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ramai orang yang buat perkara sedemikian. Cuba tanya pada kita, adakah tiap-tiap hari kita dalam hidup kita selalu melakukan muhasabah? Jarang sangat. Jarang sangat kita muhasabah, duduk sekejap 5 ke 10 minit tengok dalam diri kita sedalam-dalamnya bagaimana keadaan ibadah kita. Bagaimana hal keadaan kita dengan Allah. Bagaimana tahap keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita dengan masjid. Bagaimana kita dengan orang lain. Muamalah kita dengan orang lain. Bagaimana ibadah yang kita lakukan semakin berkualiti ataupun sebaliknya. Maka muhasabah ini tak jarang orang buat. Tapi Nabi sebut orang yang cerdik, kata Nabi SAW, orang yang selalu muhasabah. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, Amirul Mu'minin, apa dia sebut? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Sayyidina Umar sebut, muhasabahlah kamu, hisablah diri kamu, kamu tengoklah dalam diri kamu sebelum kamu dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua yakin, kita beriman dengan apa yang disebut dengan akhirat. Bila mana akhirat di sana akan ada al-hisab. Bagaimana timbangannya Allah akan beri. Allah akan hisab daripada amalan kita dan akan ditimbang al-mizan. Maka di sana kita akan ditimbangkan bagaimana kadar amalan kita. Maka Sayyidina Umar sebut ini bagi peringatan kepada kita. Supaya kita muhasabah ketika mana Allah memberikan peluang kita masih hidup di atas dunia ini. Muhasabah. Kerana orang yang muhasabah, dia akan sentiasa dalam diri dia akan perbaiki dari hari ke hari. Dia akan cuba perbaiki. Kalau hari ini dia buat silap, hari ini Qurannya dia kurang, esok dia akan tambah. Kalau hari dengan masjid, kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang, maka dia usaha esok ni lebih lagi. Kalau sebelum ini dia malah nak bersedekah, maka dia lazimkan untuk esok dan seterusnya akan perbanyakkan sedekah. Dan begitulah amal-amal yang lain, bila mana dia sentiasa muhasabah, dia melihat dalam diri dia, dalam keadaan begini, adakah dia bersedia untuk menghadap Allah Ta'ala, maka tentu dia akan menjawab dalam diri dia tidak akan ada. Tentu dia tidak mampu untuk menghadap Allah dalam keadaan sedemikian. Malunya pada Allah dalam keadaan ibadah yang tak seberapa. Bahkan solat yang merupakan perkara yang utama pun, kualiti pun tidak sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang kita nak sebut muhasabah.
Sebab itu kata Sayyidina Umar tadi memberikan peringatan kepada kita untuk kita muhasabah. Muhasabah dalam diri kita, tengok renung dalam hati kita. Kalaulah Allah Ta'ala tarik pada malam ni nyawa kita, kita menghadap Allah, bagaimana keadaan kita? Adakah cukup dengan amalan kita? Andai minggu ini minggu terakhir hidup kita, andai bulan ini bulan terakhir hidup kita, adakah kita bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita melihat manusia yang lain bertemu dengan Allah, ada saudara kita, jiran kita, orang yang dekat dengan kita menghadap Allah Ta'ala dalam usia yang mungkin lebih muda daripada kita. Tetapi bagaimana keadaan kita pula untuk menghadap Allah? Maka sebab itu penting kita muhasabah. Dan itulah disebut, nak hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Timbanglah amal kamu sebelum kamu ditimbang oleh Allah Ta'ala. Jadi kita timbang qadar kita macam mana kita hari ini. Keikhlasan dalam kita buat ibadah. Macam mana kita sebenarnya. Semakin hari kita melangkah dalam hidup, sebenarnya hati kita lebih dekat dengan Allah ataupun sebalik. Allahu Akbar. Tengok Quran kita. Tengok bagaimana amalan wirid kita, zikir kita, selawat kita. Tengok bagaimana ibadah malam kita. Kita muhasabah, kita timbang qadar kita ni bagaimana amalan kita. Kerana apa dia? Nak sebelum kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, orang yang sentiasa beruntung, hari demi hari dia semakin dekat dengan Allah. Hari demi hari semakin bertambah amalan dia pada Allah. Bukan semakin kurang. Sebab itu kalau kita nak lihat bagaimana kadar kita hari ni, tengok. Tengok, kalau hari ni, tahun sekarang 2022, ada orang sebut azam tahun. Ni kita nak masuk awal Muharram, akhir bulan 7. Nak masuk awal Muharram tahun Hijrah. Semakin bertambah usia kita. Bila mana sebut sahaja sedemikian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan sentiasa nak disebut dengan bagaimana amalan yang kita lakukan sepanjang dalam kehidupan kita. Kita nak tengok muhasabahnya macam mana, tengok 3-4 tahun yang lalu macam mana keadaan kita. Bagaimana solat kita, semakin dengan berbanding kalau 2 tahun yang lepas dengan tahun 2022, semakin bertambah ataupun sebaliknya. Semakin berkualiti ataupun sebaliknya. Sedekah kita, kalau dulu bagaimana kita bagi? Kalau dulu RM5, tahun ni sama juga ataupun makin berkurang. Maka tengok. Bagaimana solat malam kita? Bagaimana ibadah yang kita lakukan? Dan begitulah perkara-perkara yang lain yang kita lakukan, kita lihat dengan perubahan demi tahun yang kita lalui semakin bertambah ataupun sebaliknya. Maka timbanglah amal kamu sebelum kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita tanpa yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, Nabi sebut orang cerdik ni orang yang sentiasa mandana nafsahu. Dan kemudian sifat yang kedua yang ada kepada orang cerdik apa dia? Bukan setakat dia muhasabah dalam diri dia sahaja. Bukan setakat dia melihat dalam diri dia sahaja, tidak. Tetapi dia akan melakukan yang disebut wa amila lima ba'dal maut. Dia akan melakukan persiapan, dia akan melakukan amalan, dia akan tambahkan amalan dia supaya dia menjadikan perkara tersebut merupakan amalan yang akan dibawa setelah daripada kematian. Inilah perkara disebut oleh Nabi SAW, wa amila lima ba'dal maut. Dia akan melakukan amal sebagai bekalan dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan bersungguh-sungguh, tambahkan lagi, Allahu Akbar. Lidah dia macam mana, telinga dia macam mana dia guna nikmat tersebut, bagaimana mata dia, bagaimana keadaan dia, Allahu Akbar. Jauh banyak sangat dosa kita dengan Allah, amal kita tak seberapa, dosanya banyak bertimbun berguna. Dalam keadaan sedemikian kita rasa selesa, inilah bahaya hidup kita. Bila mana kita rasa selesa dalam keadaan kita berada keadaan situasi begitu, itulah hakikat kita akan berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadilah orang cerdik yang mana sentiasa dia muhasabah. Sebab itu dalam kitab Dr. Abdullah Nasir Ulwad, dia sebut bagaimana perjalanan seseorang hamba nak membentuk rohani dia, membentuk dalaman dia menjadi lebih dekat dengan Allah. Dia sebut ada 5 perkara yang penting kepada kita yang kita kena lakukan. Apa 5 perkara tersebut? Disebut dengan 5 mim. 5 mim. Apa itu 5 mim? Yang pertama sekali disebut dengan mim yang pertama, musyaratah. Apa maksud musyaratah? Makna dia menetapkan bagaimana amalan hariannya. Dalam seharian tersebut amalan apa yang dia nak lakukan? Amalan apa yang sepatut dia lakukan? Amalan apa yang dia nak tambah? Daripada awal dia bangkit sampailah kepada dia tidur balik. Amalan apa yang dia nak lakukan? Bermula dengan solat. Solat sebelum daripada subuh. Dia bangun dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia boleh bangkit ke mula, alhamdulillah lagi baik.
Dan kemudian solat subuh berjemaah, kemudian solat duha, kemudian solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat 5 waktu di masjid. Kemudian bacaan zikirnya banyak mana dia nak baca, banyak mana amalan-amalan Quran yang dibaca. Begitulah amalan-amalan sedekahnya dan juga perkara-perkara yang lain diletakkan bagaimanakah amalan yang sepatut dia lakukan. Maka itu dipanggil musyaratah. Dan sentiasa dia menambah daripada apa yang ditetapkan tersebut dari tahun demi tahun, dari bulan demi bulan, maka dia menambahkan amalan tersebut. Bukan semakin berkurang, tapi dia menambahkan. Itulah dipanggil musyaratah. Dia meletakkan apakah yang sepatutnya. Dan sebagai checklist dia, adakah dia melakukan yang sepatutnya. Maka itu yang pertama. Dan yang kedua, mesti ada mim yang kedua yang disebut dengan muqarabah. Apa muqarabah? Kita merasai dengan bahawasanya setiap gerak-geri kita sentiasa diperhati oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, yang dikatakan dalam hadis kedua, yang disebut bahawasanya hadis tersebut sebagai ummul hadis. Kata Syekh Ibn Daqi' Al-Aid, dia sebut apa dia? Siapa Syekh Ibn Daqi' Al-Aid? Syekh Taqiyuddin Ibn Daqi' Al-Aid. Dia sebut apa dia? Hadis ini dipanggil ummul hadis. Sebagaimana Alkitab, Al-Quran itu disebut ada ummul kitab Al-Fatihah. Maka pada hadis tersebut, maka dikatakan bahawa hadis kedua itulah yang merupakan sebagai ummul hadis. Apa disebut dalam hadis tersebut yang masyhur, yang kita biasa dengar? Yang mana ketika mana Jibril AS datang jumpa Nabi, maka dibagi tahu kepada Nabi apa dia? Ketika mana Nabi bersama dengan sahabat, ditanya tentang al-iman, dikatakan tentang al-Islam, dan dikatakan juga tentang al-ihsan. Inilah yang merupakan perkara yang disebut arkanuddin, rukun kepada agama. Maka pada al-ihsan itulah yang melengkapi kepada iman dan Islam, membentuk rohani kita. Maka apa yang disebut al-ihsan, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah wa lam takun tarahu fa innahu yarak. Maksud apa al-ihsan? Mana kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Apa maksud di situ? Inilah yang dikatakan maqam musyahadah. Mereka yang tinggi di sisi Allah, mereka memandang tidak yang lain, hanya kepada Allah. Ini maqam musyahadah. Tingginya orang berada pada maqam. Walam takun tarahu fa innahu yarak. Dan sekiranya kamu tidak sampai kepada maqam musyahadah, maka walam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Dengan maksud apa di sini? Inilah yang disebut maqam muqarabah. Mereka yang sentiasa merasai dalam setiap langkah mereka diperhati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maqam muqarabah ni yang kita nak. Paling kurangnya kita ada pada maqam. Kalau boleh sampai maqam musyahadah, itu lagi baik, lagi tinggi. Tapi pada kurang kita berada pada maqam muqarabah. Dengan maksud apa dia? Kita merasai setiap gerak-geri kita sentiasa diperhati, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia tidak memandang kepada apa yang kita buat, tapi kita sentiasa yakin semuanya ada nilai dosa dan pahala daripada apa yang kita lakukan. Semuanya dilihat, dicatat oleh malaikat Allah setiap apa yang kita lakukan. Maka sebab itu kita tak berani buat maksiat. Sebab itu kita tak berani walaupun dengan perkara yang mana manusia tak nampak sekalipun. Bahkan disebut ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengetahui apa dia? Kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu mata-mata yang khianat. Mata yang tengok sembunyi-sembunyi, tengok perkara. Orang tak nampak mata dia tengok apa dia. Tapi dia curi-curi mata. Sambil-sambil bawa kereta dia tengok. Kebetulan pakai spek. Orang tak nampak dia tengok apa dia. Kebetulan kereta dia pula gelap. Jadi orang tak nampak dia tengok apa dia. Dia curi-curi tengok. Tengok maksiat ke, tengok perkara yang mana tak sepatutnya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah Ta'ala sebut apa dia? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala tahu mata-mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang tersembunyi dalam hati-hati kamu. Kamu terlintas dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Inilah perkara yang kita nak sebut bagaimana orang yang mana hatinya sentiasa merasai dalam diri dia, Allah Ta'ala sentiasa memandang kepada apa yang dia lakukan, maka dia tak akan berani. Dia akan rasa malu pada Allah. Kerana setiap apa yang kita lakukan tersebut, semuanya akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Kata dalam kitab Al-Ilhamun Nafi' karangan Syekh Salih Al-Ja'fari, seorang ulama yang disebut juga sebagai di antara imam di Masjid Al-Azhar. Dia sebut ketika mana kamu nak melakukan sesuatu maksiat, sesuatu perkara yang tak baik, maka kamu kena tanya dalam diri kamu. Seandainya kalaulah kamu ada jawapan untuk kamu jawab di hadapan Allah, maka tak apalah. Tapi kalau kamu tak mampu nak jawab di hadapan Allah, di saat mana kamu melakukan perkara tersebut, maka ingatlah azab Allah Ta'ala terlalu berat. Azab Allah itu pedih.
Maka sebab itu kita tuan-tuan semua, kita nak paling kurang kita berada pada kedudukan maqam orang yang muqarrabah, yang sentiasa merasai hidupnya sentiasa diperhati oleh Allah. Kita duduk seorang sekalipun, tidak ada, kita tak akan buat maksiat kerana kita tahu Allah Ta'ala sentiasa memerhati kita. Kita duduklah di tempat gelap dalam gua sekalipun, bahkan disebut hatta seekor binatang yang warnanya hitam berada di atas batu yang hitam di malam yang kelam, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita belajar dalam kitab ilmu akidah sifat 20, Allah Ta'ala bersifat dengan sama' dan basar. Mana Allah itu maha, Allah itu ada sifat pendengar dan pelihat. Maka dengan masuk Allah Ta'ala ada sifat pendengar pelihat, makna segala perkara yang ada nyata pada Allah. Nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita semakin kita belajar, semakin kita kenal Allah, semakin kita malu dengan Allah. Semakin kita rasa malu dengan Allah dengan apa yang kita lakukan hari-hari. Kalaulah kita tak rasa apa ketika mana kita buat maksiat, inilah kedudukan orang paling bahaya. Hati pada ketika tersebut sudah diselaputi dengan perkara yang gelap. Kerana di saat mana kita buat maksiat, kita tak rasa berdosa dengan maksiat tersebut. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan kita pada ketika. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala. Inilah yang disebutkan kepada kita sifat ataupun orang yang disebut orang cerdik. Kata Nabi SAW ada dua sifat. Yang pertama sekali, dia sentiasa muhasabah diri dia. Dan kedua, dia sentiasa beramal dengan apa? Dengan amalan yang boleh bawa dia dengan kematian. Maka sebagaimana kita sebut tadi, kita nak supaya ada peringkat ataupun yang disebut dengan maqam muqarrabah. Itu yang kedua, yang disebut Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Yang ketiga, bila mana kita dah letak dah bagaimana panduan harian kita, amalan yang kita lakukan harian kita, dan kemudian kita berusaha bermujahadah melakukan sebagaimana kita merasai Allah Ta'ala sentiasa memandang kepada kita, maka mesti yang ketiga disebut, ada mim yang ketiga disebut dengan muhasabah. Ini muhasabah penting kena ada. Lepas dah kita usaha, kita lakukan amalan sedemikian, kita muhasabah, tengok balik dengan apa yang kita letak. Sembahyang duha kita buat ke tidak, sembahyang fardu berjemaah kita buat ke tidak, sedekah yang kita letak tiap-tiap hari kita sedekah ke tidak, ataupun seminggu sekali je sedekah. Tak? Jadi kita tengok balik Quran kita macam mana, kita baca, kita letak setengah juzuk sehari, kita baca setengah juzuk kau, kita baca baca 2-3 hari sekali baru. Maka kita tengok. Muhasabah. Bila muhasabah kita tengok Allahu Akbar, banyak kurang. Maka mesti kena ada mim yang keempat yang disebut dengan mu'atabah. Apa maksud mu'atabah? Kita menghukum daripada apa yang kita tinggalkan. Yang sepatutnya kita buat, maka kita tinggal daripada amalan tersebut, maka kita denda diri kita. Denda daripada apa yang kita tinggal. Tak? Kalau kita tinggal daripada baca Quran, maka kita denda diri kita, tambah lagi bacaan untuk esok. Kalau kita salat berjemaahnya mungkin mana 2-3 fardu sahaja kita hadir, maka esok kita jadi kita denda diri kita, tambahkan lagi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan begitulah perkara lain. Kalau sedekahnya kita kalau sebelum ni kita letak tiap-tiap hari, tiba-tiba ada hari kita tak sedekah, denda dia kita. Ikutlah denda apa yang boleh mendidik kita. Basuh tandas ke. Tak? Bukan perkara senang. Tapi kita nak didik dia kita. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mesti kena ada mim yang disebut mu'atabah. Hukum daripada apa yang kita tinggalkan. Hukum daripada apa yang kita telah kita telah tinggalkan daripada amalan tersebut. Inilah yang disebut mim yang keempat. Dan terakhir sekali, mim yang kelima, iaitu mestilah kita mujahadah. Mim iaitu disebut mujahadah, kita bersungguh-sungguh supaya tidak mengulangi daripada apa yang kita tinggal tersebut, kesilapan kita. Maka inilah jalanan ataupun cara bagaimana untuk kita sampai kepada pembentukan rohani sebagai seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian disebut lagi apa dia? Itu kata Nabi SAW, orang cerdik. Maka kau ambil sebut juga, wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang lemah, mana orang lemah ni orang tak cerdik, kata Nabi. Siapakah orang yang lemah, orang tak cerdik ni? Manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Kata Nabi SAW, orang yang tak cerdik ialah orang yang selalu ikut hawa nafsu. Dia suka ikut hawa nafsu. Nafsu dia nak sekian begitulah. Keseronokan yang dia kejar, itulah yang dia nak. Kalaulah dia tak dapat, maka dia tak rasa tenang. Jadi dia ikut hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia suruh tidur, tidurlah.
Nak hawa nafsu dia suruh buat cari hiburan lah. Nah, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dihabiskan masanya dengan perkara sedemikian, dihabiskan dengan harta sedemikian, dia rela korbankan demi nak mencapai kehendak nafsu dia tadi. Tapi perkara yang ada kebaikan, dia buat mudah, dia tak ambil kisah. Nak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah perkara yang mana disebutkan kepada kita, orang yang lemah, orang yang tak cerdik, dia sentiasa mengikut hawa nafsu dia. Keinginan hawa nafsu tersebut. Nak? Yang dikejar ialah dunia, yang dinampak adalah dunia, maka dia bersibuk dengan dunia sehingga kan dia lupa kepada akhirat, dia lupa kepada persiapan dia untuk bertemu dengan Allah. Maka inilah perkara yang mana kita sebut adalah mereka yang mana mengikut hawa nafsu. Kata Nabi SAW, inilah orang tak cerdik. Dan juga disebut lagi sifat orang tak cerdik, apa dia? Wa tamanna 'ala Allahil aman. Dan mereka ini berangan-angan kepada Allah. Tak, dia angan-angan di saat ketika mana mereka ini tidak melakukan persiapan, melakukan amal untuk menghadap Allah Ta'ala, tapi dalam hati mereka dia angan-angan. Angan-angan apa dia? Allah memberikan kebahagiaan dia. Allah memberikan syurga kepada dia. Allah memberikan keampunan kepada dia. Di saat mana dia tidak melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Dia rasa lagi dia ni orang yang baik. Dia rasa lagi dia ni orang yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan sediakan tempat yang mulia. Di saat mana dia meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Di saat mana dia meninggalkan perkara yang boleh membawa bekal dia bertemu dengan Allah. Maka inilah orang yang disebut kata Nabi SAW, orang yang tak cerdik. Orang yang mana dia tipu dalam keadaan dia merasakan dia betul, tapi hakikatnya dia salah. Kerana dia melihat perkara yang salah, perkara yang mana tipu daya semata-mata. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka inilah kita sebut, banyaknya perbezaan dari sudut penilaian siapakah orang yang cerdik dan siapakah orang yang disebut dengan orang yang mana kita sebut yang tidak cerdik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak jadi orang cerdik, maka mesti kena ada dua sifat tadi. Sentiasa muhasabah diri kita dan sentiasa beramal dengan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Kerana hidup kita ni tanpa semua kita nak bahagia. Bahagia bukan makna kita nak bahagia di dunia sahaja, tidak. Tapi kita nak akhirat. Sebab itu orang cerdik ni dia nampak bahagia yang kekal, itulah kebahagiaan sebenar. Kalau dia pandang makna bahagia yang sementara itulah perkara yang bagi dia sebenar, maka itulah orang panggil dia tertipu. Kerana dunia ini hanya sementara. Manakala akhirat itulah yang kekal. Kalaulah orang memilih yang sementara dengan berbanding yang kekal, maka orang tak cerdik. Tapi orang cerdik dia akan pilih yang kekal, itulah yang selama-lamanya kebahagiaan. Maka dia akan sentiasa melihat perkara tersebut. Tapi kalau orang memilih yang sementara, yang dia rasa itulah hakikat, walaupun hakikat pun yang dirasakan pandangan dia kebahagiaan tersebut, walaupun di sisi agamanya tidak, tapi dirasakan kebahagiaan dunia lah segala-galanya, maka dia senang tertipu dengan dunia tersebut. Maka sebab itulah kita nak jadi orang cerdik dan kita nak kebahagiaan. Ada orang menilai dengan ada kemendaan, itulah dia bahagia. Ada orang dia menilai bila mana ada jawatan tinggi, itulah yang mulia, dia jadi bahagia. Ada orang dia menilai bila mana dia ada nak sesuatu dia akan dapat, maka itulah kebahagiaan. Sedangkan hakikatnya kebahagiaan tersebut bukan terletak pada kemendaan, bukan terletak kepada apa yang dia miliki, bukan terletak bagaimana kedudukan dia dalam masyarakat, tapi bagaimana bahagia tersebut adalah hati kita dengan orang yang hati kita dengan pemberi bahagia. Bagaimana kita dengan Allah, bagaimana hati kita dengan Tuhan, itulah hakikatnya kebahagiaan kita. Kerana ada orang dia memandang dengan bahagia bila mana dia bermain, maka dia habis kebahagiaan dia dapat. Bila mana dia pergi ke tempat-tempat sekian, dia rasa itu bahagia. Tapi hakikatnya bahagia hanya sekejap sahaja. Dia pergi ke mana-mana tempat yang dia rasa itulah tempat yang indah, yang bahagia bagi dia. Tapi hakikat kebahagiaan yang dia nampak tersebut hanya sementara. Yang bahagianya adalah bila mana hati kita sentiasa dekat dengan Allah. Sebab itu kita lihat ada orang dia ada hanya sekadar sahaja hidup dia. Hartanya tak banyak, ala kadar sahaja. Tapi kita tak tengok dia ni orang mengeluh. Kita tak tengok dia ni orang yang suka resah dalam hidup dia. Kita tengok dia tenang aja. Kenapa dia tenang? Sebab hati dia sentiasa dekat dengan Allah. Maka itulah kebahagiaan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sebab itulah maknanya di sini dia sebutkan kepada kita bahawasanya kalaulah kita nak jadi orang sedemikian, orang yang bahagia, orang yang sentiasa dalam diri dia menjadi orang yang cerdik, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Kerana akhirat itulah yang disebut kata Allah Ta'ala,
walal akhiratu khairan wa abqa. Akhirat itulah yang baik, itulah yang kekal kepada kita. Bila mana kita bertemu dengan Allah, kita akan berada dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan dihisap oleh Allah dan kita akan berada di akhirat tersebut sama ada syurga ataupun neraka. Maka itulah yang akan menjadi kekal kepada kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah disebutkan kepada kita perbezaan orang yang cerdik dan tak cerdik, orang yang bahagia. Bahagia ni disebut secara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana tafsiran ataupun pandangan yang berbeza-beza. Maka disebut dalam huraian dikata pada dia, bagi seseorang yang berfahaman kebendaan, maka orang yang cerdik pada penilaian ialah orang yang banyak memiliki harta benda dan banyak wang ringgit, kemudian dia berpeluang untuk menikmati segala kelazatan dunia dan dia bebas untuk bersuka-suka di kelab malam ataupun menyaksikan pertandingan sukan ataupun sebagainya. Ini bagi orang yang memandang kebahagiaan dengan kebendaan. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, penilaiannya berbeza. Penilaiannya itu berbeza di atas dasar keimanan kepada Allah, di mana bila mana orang tersebut beriman kepada Allah, maka dia akan melihat hari pembalasan itulah yang merupakan perkara yang utama dalam diri dia. Inilah disebutkan pada huraian kepada kita. Bila mana orang beriman pada Allah, nilai bahagia tersebut dia akan melihat benda yang utama, iaitu akhirat. Sebab itu hari ini kita bersungguh-sungguh hadir rumah Allah. Kita bersungguh bagi sedekah. Kita bersungguh ambil bahagian dalam ibadah korban. Walaupun itu sunnah muakkad. Kenapa kita ambil? Sebab nilainya Allah berikan kepada kita besar. Bila mana kita berkorban, kita menghayati bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kita pun berkorban harta kita untuk kita merasai sedikit sebanyak, walaupun tidak sama sebagaimana seorang ayah berkorban untuk anak dia, tetapi sikap berkorban tersebut itulah nilai yang besar di sisi Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita ambil bahagian. Kerana apa dia? Kerana kita tahu bahawa dengan pengorbanan tersebut balasannya besar di sisi Allah Ta'ala. Dan kita tak tahu sama ada mungkin tahun depan kita tak sempat nak berkorban, nak buat ibadah korban. Maka sebab itu kita mengambil setiap setahun, setiap bila mana ada saja ibadah korban, kita ambil. Kerana apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana kita tahu ibadah tersebut walaupun dia adalah perkara sunat muakkad, sunat yang dituntut tak sampai kepada wajib, tetapi dia adalah perkara yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Sebab itu kita ambil peluang. Sebab itu kita hadir, kita buat ibadah, kita buat perkara lain, kita bangkit di malam hari, kita bangun, walaupun kadang-kadang kita rasa lemah, kita rasa penat, tapi kita bangkit juga di malam hari. Kenapa kita bangkit? Kenapa kita bangkit qiyamul lail, kita buat ibadah di malam hari? Kerana kita tahu balasannya di akhirat itulah yang paling besar yang Allah akan berikan kepada kita. Kenapa kita bersedekah? Kerana kita tahu ganjarannya besar di sisi Allah. Bahkan Allah akan melebihkan kepada kita. Bahkan Allah memberikan kepada kita bagaimana ganjaran besar. Allah Ta'ala bahkan memberikan kepada kita sedekah, daripada sedekah tersebut bercambuh hanya harta kita. Maka kerana keyakinan tersebut, maka inilah yang kita sebut bila mana kita melakukan sedemikian. Kenapa? Kerana kita yakin bahawa di akhirat sana itulah perkara yang mana akan menjadi nilai yang kita akan buat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah, bila mana orang beriman kepada Allah, nilai kebahagiaan, nilai yang dia kehendak dalam hidup dia tersebut, dia akan melihat benda yang utama, iaitu akhirat. Sebab itu kata Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam yang kita akan dapat hasilnya di akhirat. Sebab itu biarlah kita berpenak di atas dunia, biarlah kita bersusah di atas dunia, biarlah kita dalam keadaan kita rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, letih di atas dunia melakukan ibadah suruhan daripada Allah Ta'ala, supaya kita dapat rehat di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbanding orang yang mana hidupnya sentiasa berkeadaan rehat, berkeadaan dalam keadaan berseronok, maka dia akan penat di akhirat kerana dia akan dihukum kerana meninggalkan dari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah yang kita sebutkan bahawasanya kehidupan dunia itu hanyalah sebagai jambatan untuk kita sampaikan kepada negeri akhirat. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itulah kita melakukan persiapan untuk kita lakukan di akhirat. Maka amal inilah yang akan menjadikan teman kita, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Imam Ghazali, ayyuhal walad, dikisahkan ada seorang ulama, nama dia apa dia? Abu Hatim Al-Asam.
Ketika mana dia belajar dengan Syekh Ibn dia belajar dengan guru dia, Imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia belajar dengan guru dia, maka ditanya oleh guru dia kepada dia, wahai Imam Abu Hatim Al-Asam, apa yang kamu pelajari daripada sepanjang kamu belajar dengan aku, dia kata. Dia belajar dengan gurunya selama 30 tahun. Maka bila mana dia belajar 30 tahun tersebut, guru dia tanya dia, apa kamu dapat? Maka Imam Abu Hatim Al-Asam dia sebut apa dia dalam kitab, kita biasa baca juga, iaitu Ayyuhal Walad. Dia kata, aku rangkumkan daripada apa yang aku belajar selama 30 tahun ini, 8 yang menjadi panduan kepada. Maka daripada 8 tersebut, apa yang disebut, kita ambil satu, mana disebut oleh Imam Abu Hatim Al-Asam. Dia kata bahasanya, manusia semuanya ada, setiap manusia ni ada benda yang dia suka, ada benda yang dia kasih, ada benda yang dicintai. Dan setiap benda yang dikasihi tersebut berbeza-beza. Ada yang dikasihi tersebut yang hanya sekadar bila mana sahaja dia sakit, tinggalkan dia. Dan ada juga yang dikasihi tersebut sampai di saat mana ketika mana dia mati, maka meninggalkan dia. Tetapi dia kata ada juga teman yang mana yang disebut sentiasa akan bersama walaupun pada mati. Walaupun setelah mati sekalipun dia akan tetap bersama. Maka dia kata itulah teman yang sebenarnya, teman yang sejati, kerana dia akan sentiasa menemani dia sampailah ke akhirat dia akan bersama. Maka apakah teman tersebut? Itulah amal soleh yang kita lakukan. Maka tuan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT, maka daripada apa yang kita dengar daripada hadis ini, maka sama-samalah kita jadi orang yang cerdik, orang bijak. Bijak bukan setakat di sini, bijak sampai ke sana. Bijak sampai ke akhirat. Ngajilah insya-Allah, kita mengaji sungguh-sungguh dan kita perbanyakkan amal ibadah kepada Allah, dan kita sentiasa upgrade dari semasa ke semasa ibadah kita, supaya hari-hari yang kita lalui semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan tapak kaki yang kita sentiasa berjalan menuju kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan tapak kaki tersebut untuk sampai ke syurga Allah SWT. Dan kita doakan juga mudah-mudahan sebagaimana kita dihimpunkan pada malam ini di rumah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala himpunkan kita juga bersama baginda Nabi SAW di syurga, dan juga bersama sahabat Nabi dan juga orang-orang saleh di syurga Allah SWT insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita dengar, dan kita doakan moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.